bekerja, dapat melaksanakan segala urusan dengan baik. Ada tak kita rasa begitu nak ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai kaedah cara kan? Sebab Allah sediakan laluan kepada kita, adanya cara nak bersyukur dengan pelbagai, seperti kita beribadah, kita bantu orang, kita rasa kesyukuran itu cukup untuk kita dengan apa yang kita ada. Semuanya kita lahirkan sebab rasa kesyukuran itu kita boleh saja letakkan pada tempatnya. Seperti pesanan Asatizah yang katakan syukur adalah think big, berjiwa besar dan bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, sebab ketika jiwa kita sempit, cubit dugaan datang pun kita dah rasa sakit. Apatah lagi kalau kita dibesarkan juga dengan syukur dan juga sabar, segunung dugaan yang datang pun kita masih mampu tenang dan tak rasa perit pun. Sebab syukur itu sungguh hebat dalam diri kita, dalam jiwa kita. Ya, insya-Allah. Moga apa jua ujian yang datang mampu kita hadapi dengan penuh ketenangan, insya-Allah. Ya, betul. Okey, jom kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Kekal bersama Radio IKIM. ليس لها من دون الله كاشفا 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 ليس لها من دون الله كاشفا
inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. عن أنس بن مالك رضي الله عنه روي ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. Maksudnya, 3 perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam sembunyi atau terang-terangan, adil ketika reda dan marah, dan berjimat cermat ketika miskin dan kaya. Manakala 3 perkara yang membinasakan, hawa nafsu yang diikuti, orang yang kedekut yang ditaati, dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Lalu kata Nabi, bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah orang yang dia sembahyang. Dia sembahyang, tak tinggal apa semua, dia jaga solat dia. Wa yasumu, dan juga orang ini adalah orang yang berpuasa. Wa yatasaddaqu, dan orang yang bersedekah. Wa huwa yakhafullahu azza wa jalla. Sedang pada waktu itu apabila mereka salat, mereka puasa dan lain-lain, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang pun boleh hadir perasaan takut. Ketika dia melaksanakan ibadat, dia menghadirkan perasaan takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling kita bimbang. Beramal letih-letih, sembahyang banyak-banyak ataupun sembahyang amal ibadat yang kita bawa, kemudian apabila hadir pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala tak terima apa yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala lemparkan balik kepada kita apa yang kita persembahkan. Kita bawa amal-amal banyak, amalan-amalan yang kita lakukan, tiba-tiba kita dianggap ataupun pada waktu itu kita termasuk dalam kategori orang yang muflis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai
pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017 388 9555. Jangan bertangguh lagi. 017 388 9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Informa Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Yang baru buka radio pada waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, betul. Terima kasih yang dah pun pasang Radio IKIM. Jangan lupa kita ada Spotify Radio IKIM dan juga SoundCloud untuk Radio IKIM. Anda boleh dengarkan di situ rancangan-rancangan terpilih yang dah pun kita muat naik dan boleh hayati dengarkan terus sahaja ke telefon pintar anda. Boleh hayati kuliah-kuliah ilmu. Dan kuliah ilmu yang seterusnya untuk jam kedua bersama Destinasi pada waktu ini. Kita akan bersama rancangan Imanuna Iman Kami. Ya, betul. Kita akan hayati lagi perbincangan ilmu dengan yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Al-Din, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan kita bawakan di Facebook Live IKIM FM serta di YouTube IKIM. Boleh tonton secara langsung di situ. Dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Kita masih bersama kita berjuangkan kita Mutiara Ilmu Aqidah 100 soal jawab asas aqidah terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ya, betul. Kita akan sama-sama hayati rancangan Imanuna Iman Kami, pengajian ilmu akidah selepas ini. Lagu tingkah bersatu, kulit rebana dipukul sama, baru tahu adat Melayu, berhibur bersuka sampai ke tua, bukan mahu lidah bertagi, tidaklah pula meleh dan sasa, telajak perahu boleh kembali, telajak kata rosak binasa. Cuba ku berjuang lewat bait irama ini, senang bukan senang, tiada perisyuk yang menanti. Parang diikat tenang, galas di bahu tanda sedia, kena juang di medan perang, hanya berlagu penuh bermakna, usah diusik tedung yang lena, di panah bisa maut menanti, seruling gemersik pasti terjaga, segala rencana khusyuk turuti. Aku berjuang lewat bait irama ini,
Senang, bukan senang, tiada pedih syurga menanti. Juang, ku berjuang, lewat bait irama ini. Senang, bukan senang, tiada pedih syurga menanti. Juang, ku berjuang, lewat bait irama ini. Senang, bukan senang, tiada pedih syurga menanti. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, 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 perlindungan takaful perjuangan. Jardin Pharma untuk anak-anak. Jardin Pharma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Jardin Pharma dengan Jardin Pharma. Jardin Pharma semesti Jardin Pharma. Nak tahu kelajuan peranti pintar dalam 5G? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana kandungan kreatif dan perniagaan atas talian dikuasai? Di MMU ada jawapannya. Nak tahu bagaimana cyber security dan undang-undang berfungsi? Di MMU ada jawapannya. Semua itu dan banyak lagi ada di Multimedia University kerana MMU ialah anda menerajui masa hadapan digital. Layari mmu.edu.my. Johor Bahru 106.2. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur alhamdulillah kita dapat lagi bersama bertemu di ruangan ini dan nak jemput anda untuk ke laman Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM sebab kita sedang bersiaran langsung di situ menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami, pengajian ilmu akidah. Ya, betul. Kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk anda soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul. Menerusi rancangan ini terus kita nak bawakan tetamu kita yang dah pun ada di studio mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Al-Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM.
Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuma? Alhamdulillah bikhair doktor. Kaifa haluka an? Alhamdulillah ana bikhair. Wa kaifa haluka ya Syafiq? Bil khair. Alhamdulillah. Baik-baik aja. Syukur doktor. Terima kasih doktor masih dapat bertemu. Kan kuliah kita berlangsung seperti biasa. Kalau kita kira minggu by minggu. Minggu sebelum doktor dekat Indonesia. Lepas tu pergi ke Terengganu. Alhamdulillah hari dapat bertemu kat Konti. Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Banyak program juga doktor kan? Ada. Penuh program katanya. Dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM pun juga susunkan program-program doktor. Banyak tugasan dan banyak yakni kewajipan kita bersama mahasiswa-mahasiswa di UIA dan juga kerja-kerja hakiki, audit dan lain-lain. Semua kan datang. Syukur. Tapi pengajian kita petang ni mana? Jom nak teruskan lagi untuk rancangan Imanuna Iman kami. Kita nak bawakan tajuk yang dah pun kita siap sedia pada edisi kali ini, iaitu tajuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup Nabi. Ya, betul itu. Dan masih bersama kita berjuangkan kita Mutiara Ilmu Aqidah, 100 soal jawab asas aqidah, terjemahan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Baik doktor, jom kita nak mulakan sesi mukadimah menerusi tajuk ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Datin Mona, kepada saudara Syafiq, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam dan masyayikh di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada petang yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita, kitab iaitu Mutiara Ilmu Aqidah Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Kitab ini yang mana insyaAllah hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita berada pada muka surat 76. Menerangkan tentang kenapa, iaitu kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang dipanggil dengan iaitu Khatimul Anbiya, penutup, sebagai penutup para nabi. Okey. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Soalan yang disebutkan oleh muallif, qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Lima kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam khatimal anbiya, bermaksud iaitu mengapakah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Ni penutup para nabi. Jawabnya, innama kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam khatimal anbiya'i lianna hikmata irsalil anbiya'i da'watul khalqi ila ibadatil haqqi. Bermaksud hanya senya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan penutup sekalian nabi kerana sesungguhnya hikmah pengutusan para nabi. Jadi hikmah diutusnya para nabi itu adalah untuk menyeru manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala yang hak. Okey. Lalu disebut lagi iaitu wa irsyaduhum ila tariqis sadadi fi umuril ma'ashi wal ma'ad wa ilamuhum bil umuril ghaibati an absarihim wal ahwal allati la yasiluna ilaiha bi afkarihim wa taqrirul adillatil qati'ah wa izalatus syubahil batilah. Yang bermaksud iaitu menunjuk, jadi juga menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yang benar, bukan jalan yang sesat dalam urusan kehidupan dunia dan akhirat. Maksud dia macam mana ni? Kehidupan dunia akhirat ni macam mana? Jadi baginda SAW tu kan diutus menjadi para nabi, diutus sebagai nabi. Begitu juga anbiya-anbiya yang datang sebelumnya, di mana mereka diutus supaya mengajak makhluk menyembah Allah SWT, bukan menyembah berhala. Kan? Bukan menyembah berhala. Lalu mengajar mereka mana jalan yang betul, macam mana cara yang betul.
Itu datang daripada Nabi Muhammad SAW lah. Bagi kita lah, umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita, di zaman sebelum Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka of course mereka ada syariat mereka. Kan? Jalan mereka tertentu. Wa irsyaduhum ila tariqis sadari fi umuril ma'ash, pada perkara-perkara yang bersifat duniawi. Macam mana hukum pernikahan, kan? Siapa boleh dikahwini, siapa yang tak boleh dikahwini. Misalan dia, urusan muamalat, mana yang halal, mana yang haram jual belinya, kan? Lalu perbahasan tentang apa? Perbahasan lagi tentang iaitu peradilan. Ini semua dibahas di dalam syariat Islam, syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Wal ma'adi, dan urusan akhirat. Urusan akhirat ni macam mana? Iaitu solat kita. Kita solat untuk akhirat kita, kan? Urusan akidah kita, ibadah kita, tuntutan kita, bagaimana? Ini maksud dia. Wa i'lamuhum bil umuril ghaibah, dan mengkhabarkan kepada mereka perkara-perkara yang gaib daripada pandangan mata dan tidak mampu dicapai oleh fikiran mereka. Jadi dia juga menjelaskan tentang perkara gaib, adanya syurga, adanya neraka, adanya lauh mahfuz, adanya ni malaikat dan lain-lain. Ini perkara gaib dikhabarkan. Bila sampai kepada kita perkara gaib ni, kita iman samina wa ta'na. Itu adalah urusan perkara gaib. Kewujudan Allah ini nazar akli. Kita boleh rasionalkan, kita boleh berfikir, Allah wujud ke tak wujud? Mestilah wujud. Kalau tak wujud, siapa yang cipta kita, Syafiq? Contoh dia, ini rasional. Tapi wujudnya jin, wujudnya malaikat, wujudnya iblis, wujudnya syurga, neraka, sirat nanti, padang mahsyar, hari kebangkitan, adanya hisab, adanya azab, adanya dan lain-lain. Ini kerana ada nas sampai kepada kita, kita iman. Ada nas tu maksud dia ada ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi SAW, maka kita pun beriman. Wajib kita beriman. Ini ada detail perincian yang detail tu khilaf, itu benda lain lah. It's not part of our discussion. Di sini. Okay. So ini wa ilamuhum bil umuril ghaibah an absarihim wal ahwal allati la yasilun, iaitu dan juga iaitu perkara-perkara menetapkan dalil-dalil takrirul adilah, dan menetapkan dalil-dalil yang qat'i serta menghilangkan kesamaran yang batil. Iaitu apa? Mana? Ini bukti dia. Ini bukti Nabi Muhammad SAW. Bukti ini dan lain-lain. Ini benda yang menjelaskan sehingga membatilkan, menghilangkan benda yang syubhat. Okey, insya-Allah kita sambung sesi setelah ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011290404004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sedang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Taala memberikan berita gembira tentang golongan VIP di sisi Allah, iaitu as-sabiqun al-awwalun. Mereka ialah orang-orang muhajirin yang telah sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perjanjian Hudaibiyah, yang lebih dulu berhijrah sebelum orang lain. Dan dalam ramai-ramai itu pastilah
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan yang utama berbanding yang lain-lain. Kerana dialah yang menemankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan Ansar pula yang terdiri daripada sahabat yang terlibat dengan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Alangkah beruntungnya mereka. Allah janjikan syurga dan keridaan-Nya kepada mereka. Maha penyayang Allah tidak hanya memberikan berita gembira kepada mereka sahaja, tetapi turut juga dikurniakan kelebihan itu kepada siapa sahaja yang mengikuti jejak langkah golongan terdahulu dengan kesungguhan dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah hari kiamat. Maka sebagai umat akhir zaman kita tidak sewajarnya membenci mana-mana sahabat Nabi, kerana mereka telah pun mendapat jaminan redha dan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kita ikut jejak langkah mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, betul. Kita sedang bersiaran langsung juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama hadir di situ untuk terus like, komen, share dan juga boleh sama-sama kita letakkan juga learning point di bahagian ruangan komen. Terima kasih yang dah pemula masuk dekat sini. Ada Puan Sarifah Kasim, Maznah Ismail, Alfah Taib dan juga ramai lagi yang terus sama-sama dalam kuliah kita pada petang ini. Ya, dan untuk waktu ini masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Jabatan Usuluddin, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini masih Doktor bincangkan tentang tajuk Nabi Muhammad SAW sebagai penutup Nabi. Baik, Doktor. Kita sambung lagi, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takaffalat syari'atuhu al-gharra bibayani jami' hadhil asya' ala wajhin la yutasawwaru ablagh minhu fil kamal. Maksud dia, dan dalam syariat yang sempurna ini, Nabi SAW telah menerangkan segala perkara ini dengan penjelasannya yang sangat sempurna. Jadi baginda SAW menjelaskan dengan sangat sempurna. Dan tidak boleh digambarkan lagi ada bentuk yang lebih sempurna. Itu sehingga menjadi bihaisu tuwafiqu jami'al umami fi jami'il azminati wal amkinati wal ahwal. Sehingga menjadi sesuai untuk diamalkan oleh seluruh umat pada setiap masa dan tempat serta keadaan. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi inilah keistimewaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda SAW dalam beberapa isu tertentu dalam hadis ini ada berbagai macam. Kan? Kadang seperti ini, satu isu perkara dia ada macam ni menurut riwayat ini. Pengalaman sahabat ni macam ni. Pengalaman sahabat ni macam ni. Contoh dia, kita bagi contoh. Ada 2 atau 3. Dan perbezaan ikhtilaful hadis ni, ikhtilaf riwayat hadis, matan dan sanad yang berbeza, kejadian yang berbeza, ada memberi kesan. Ia dapat memberi kesan di dalam pensyariatan. Sehingga terjadilah yang dipanggil dengan khilaf ulama. Bermazhab. Mazhab ni berbeza. Kenapa nak kena ada 4 mazhab ni sekarang ni? It's by nature lah. Di zaman hari ni pun, satu orang guru bila dia mengajar, murid yang mendengarkannya mungkin ada memahami dengan gaya yang berbeza. Dalam satu kalam. Kadang-kadang mengajar matematik, contoh dia. Murid A dia ajar cara kira macam ni, murid B dia ajar kira macam ni. Murid ni bila dia dengar murid ni cakap cara kira macam ni, taklah, tak betul lah. Cikgu ajar macam ni. Kan? Murid yang ni pula kata, taklah, cikgu ajar macam ni. Takkan nak gaduh padahal jawapan dia sama.
contoh dia. Khilaf dalam bab fiqh kita panggil. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluasan, kesempurnaan hadis dan Al-Quranul Karim yang turun itu dengan manhaj yang telah ulama kaji dan ulama ajarkan kepada kita yang dipanggil usul fiqh. Imam Syafi'i kot kan usul fiqh. Jadi jangan kita anggap remeh usul fiqh, buang usul fiqh, tak boleh. Itu kita perlu untuk alat memahami Al-Quran dan Sunnah dan melahirkan mazhab-mazhab fiqh. Ni dilahirlah mazhab-mazhab fiqh yang muktabarah. Yang muktabarah. Jadi kita jangan terkejut, Syafiq. Orang di Maghribi, mereka dalam bab anjing misalnya, dalam bab makanan, mereka makan halazun. Halazun tu siput babi. Kita dengar ni, ya Allah, agree lah. Betul lah. Dekat sana memang makan. Bila tanya-tanya, rupanya mazhab Maliki tu makan halazun. Ini makan siput babi. Dan memang boleh, memang belajar memang boleh. Dan itu memang hidup kehidupan mereka. Boleh. Mazhab Syafi'i pula memandang benda yang dianggap jijik oleh lidah orang Arab Quraisy, maka dia haram. Contoh dia. Tapi Imam Malik tidak berpandangan seperti itu. Akhirnya khilaf. So kita sini janganlah siapa makan katak sini, weh dah melompat-lompat dah kita. Betul lah contoh dia. Jangan pula kita nak ambil mudah, tak apalah saya nak pindah mazhab ni, biar boleh makan tu makan ni. Itu benar sikit. Lainlah kalau dia tu seorang yang alim dan dia menimbang seperti mufti, menimbang rajih dan marjuh bagi daerah kekuasaan fatwanya, contoh dia, itu bab lain, tak ada masalah kan, itu ijtihad. Tapi kalau orang awam baca Quran pun tak fasih, makna lagi tak fasih, lepas tu disuruh pula untuk kita nilai sendiri Al-Quran dan Sunnah misalnya secara direct. Macam mana? Bahayalah juga kan. Takut kang salah baca, salah terjemahan, salah faham, tak nak dengar. Sebab dia dah dididik untuk berdiri sendiri, baca terus direct. Bahaya. Akhirnya lahirlah orang awam, bahasa Arab tak reti, apa tak reti, duk caci maki ulama, duk caci maki mufti, caci maki asatizah. Ni macam mana? Ni contoh dia. Tapi kalau perbalahan antara ulama A, ulama B, ulama C, itu bab lain. Kita tahu ulama besar ni, contoh dia Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia khilaf dengan ulama ni, ada perbincangan, itu kita biarkan ulama. Luhumul ulama ni masmumah. Daging-daging ulama ni beracun. Kita jangan sampai duk kapikan ulama ni, jangan. Kita ni orang awam ni duduk bawah-bawah je. Ini contoh dia. Ini yang kita kena faham. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dia punya wisdom dia. Fala hajata lil khalqi ila nabiyyin ba'dahu. Jadi hikmah dia apa? Fala hajata lil khalqi ila nabiyyin ba'dahu li'anna al kamala qad balagha haddahu wa min hadha yadhhar sirru irsalihi li jami'il khalqi wa kaunuhu akmalaha fil khalqi wal khuluqi. Lalu maksud dia apa? Maka manusia tidak lagi memerlukan nabi lain sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kesempurnaan sudah mencapai had dia. Dah sampai kepada had dia. Jadi dah syariat tu dah komplit. Allah SWT jadikan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ni dah komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian semua agama kalian semua. Ini maksudnya. It's already been complete. It's completed already. So, ni dia kata. Mencapai hadnya. Dari itu jelaslah rahsia di sebalik pengutusan Nabi SAW. Ni rahsia dia. Kepada seluruh makhluk. Dan rahsia kenapa baginda merupakan makhluk yang paling sempurna pada kejadian dan akhlaknya. Kenapa Nabi Muhammad SAW ini makhluk yang paling sempurna pada kejadian dan akhlaknya. Jadi khalqi wal khuluqi. Ini yang dimaksudkan. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, apabila kita berbincang tentang syariat Nabi Muhammad SAW, sebab itulah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi. Ustaz,
Nabi Isa belum turun Ustaz, nanti usul dia Nabi. Macam tu dia kan. Itu nanti kita akan bincang. InsyaAllah ada dalam kitab ini, kita akan bincang perkara tersebut. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah kita sambung lagi setelah ini, Syafiq. Baik, insyaAllah. Sambil-sambil itu juga kita ada soalan yang kita dapat di talian WhatsApp konti 0112904004, juga di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Ada sahabat kita bertanya, Doktor, adakah orang awam yang terus membaca atau mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah wajib sesat? Mohon izin untuk Doktor terangkan tentang isu ini. InsyaAllah kejap lagi kita akan dapatkan penerangannya. Dan untuk waktu ini kita beri khas sekali lagi Doktor dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kehidupan harus diteruskan. Kekasih yang ku rindukan, kekasih. Kering sudahlah air mataku, beri sudah. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi info ria Islami. Kita sebagai manusia, kita ingin ya Allah hidup di dunia ini dengan penuh rasa bahagia. Kita nakkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam perhubungan kita. Kita nakkan kebahagiaan dalam kerja buat yang kita lakukan. Kita nak apapun dalam hidup ini dalam keadaan hati kita bahagia. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberi prinsip bahagia dengan Allah campakkan terlebih dahulu ketenangan. Disebut oleh Allah sakinah. Dan sakinah inilah sebenarnya yang merubah rumah tangga itu menjadi bahagia. Perhubungan itu menjadi bahagia. Kerja yang kita lakukan akan menjadi bahagia. Kehidupan kita menjadi bahagia apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah terlebih dahulu mencampakkan dalam hati kita yang disebutkan sebagai sakinah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sakinah ini adalah milik Allah yang Allah campakkan ke dalam diri kita. Kenapa hari ini saya boleh duduk begini dalam keadaan tenang? Kerana tidak berlaku goncangan, gempa dan malapetaka. Dan gempa itulah goncangan yang apabila hilang goncangan tersebut, ya, maka datanglah sakinah. Maka bila datang sakinah, makna sederhana daripada rumah tangga, wang, harta, kerja bertukar menjadi sesuatu yang benar-benar bahagia. Jadi sebagai mukadimah, kita berusrah sebenarnya nak menjemput sakinah. Dan daripada sakinah dia akan meluru kepada bahagia. Dan bahagia inilah yang kita nakkan, sebab untuk bahagia bukan pilihan. Sebagai mukmin kita tidak boleh memilih untuk jadi derita di dalam hati, kerana manusia mati sebagaimana mereka hidup. Dan orang-orang beriman saat mereka pulang atas nama kematian, Allah seru dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang. Jadi ketenangan ketika mati hanya dapat ketika dapat kebahagiaan, dan semuanya bermula dengan sakinah. Kita harap dapat memberikan sakinah ke dalam hati setiap dari kita semua. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia. Sebelum meninggal dunia, dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Info Ria Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis
jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Destinasi IKIM masih bersama anda untuk rancangan Imanunah Iman kami. Ya, kita sedang bersama dengan yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah dari Jabatan Usul Al-Din, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan kita bawakan secara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Dan untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini masih bersama Doktor membincangkan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai penutup Nabi. Silakan Doktor sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Soalun, kaifa yuqalu inna nabiyana sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i ma'a anna Isa alaihi salam yanzilu fi akhir zaman. Ini yang saya sebut tadilah, iaitu soalan bagaimanakah dikatakan bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup sekalian Nabi. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman nanti. Nabi Isa itu Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan turun di akhir zaman. Katanya Nabi Muhammad akhir zaman. Mana satu ni? Nabi Muhammad kan akhir Nabi, penutup, khatamul anbiya. Tapi ada Nabi Isa akan turun. Akan turun. Dia Nabi juga. Berarti adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu persoalannya. Sekarang dia jawab ni Syafiq. Ni. Lalu jawapannya, Inna Isa alaihi salam yanzilu fi akhir zaman wa yahkumu bi syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duna syari'atihi lianna syari'atahu qad nusikhat limudil waqti alladhi kana al-amal biha muwafiqan li muqtadal hikmati fayakunu ka khalifati li nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa naiban anhu fi ijra'i syari'atihi fi hadhihi al-ummat wa dhalika mimma yu'akkidu kaunu nabiyina khatamal anbiya. Yang bermaksud, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dan akan menghukumi dengan syariat Nabi kita. Jadi nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan akan menghukumi dengan syariat Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan syariat baginda sendiri. Jadi bukan dengan syariat baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bukan dengan syariat baginda Nabi Isa alaihissalam, akan tapi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana sesungguhnya syariat baginda iaitu Nabi Isa alaihissalam telah pun dibatalkan, atau bahasa Arab dia mansukh, nusikhat. Nusikhat itu telah dirombak, telah dinasahkan. Ni kerana sesungguhnya syariat baginda telah pun dibatalkan dengan sebab berlalunya waktu. Kerana apa? Limudil waqt, bila waktu tu dah kadar luasa lah. Dah lama berjalan waktu. Ini untuk beramal dengannya sesuai dengan ketentuan hikmah. Jadi sesuai dengan hikmah di zaman Nabi Isa, macam itulah syariat Nabi Isa. Pada zaman Nabi Musa, macam itulah syariat Nabi Musa, sesuai dengan hikmah di zaman tersebut. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatnya iaitu asy-syari'atu al-islamiyatu, dia adalah selama-lamanya. Kebijaksanaan Allah. Maka baginda menjadi khalifah. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam, dia akan menjadi khalifah. Dia bukan sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul yang membawa wahyu yang baru, bawa syariat baru maksud saya, akan tapi dia adalah menjadi khalifah pengganti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai pengganti di dalam menjalankan syariatnya bagi umat ini. Dia menjadi pengganti untuk menjalankan syariat umatnya bagi umat ini. Jadi dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti umat-umat yang lain. Ini. Dan yang demikian itu menguatkan lagi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mengukuhkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang
afdalu khalqi, sebaik-baik makhluk. Nabi Isa AS mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, mengikut syariatnya sebagai penutup, iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup sekalian Nabi. Taib hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Sekian saja daripada pengajian dan pembacaan kita pada hari ini. Kita masuk Q&A insya-Allah. Baik, Doktor. Terus kita dapatkan soalan-soalan kita di talian WhatsApp Konti 0112900404 dan juga di Facebook serta di YouTube IKIM. Soalan yang kita bacakan sebelum berehat tadi, ada sahabat kita bertanya, Doktor, adakah orang awam yang terus membaca atau mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Sunnah wajib sesat? Mohon penerangan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sebagai manusia harus memahami kalam seseorang itu tidak literally 100% titik. Jadi square headed. Kita tak boleh, we cannot be square headed person. Kan? Kita tak boleh jadi macam tu. Kita kena tengok konteks. Apa kalam sebelum, apa kalam setelah. Kan? Dan dimaknakan lafaz tersebut mungkin ada makna hakiki, mungkin ada makna majaz, ada makna yang asal, ada makna metafora, and it is there. Dia memang wujud di dalam bahasa kita sehari-harian. Kita tak boleh nak we have to be literalist. Sebab itu apabila ada seseorang mengucapkan apa pun ucapan yang kita merasa ada something that we need to verify, you have to verify. Kita kena verify, kena tanya, what does it mean by this? Do you mean this? Apa maksud dengan kata-kata anda seperti ini? Apakah seperti itu? Kan? So, kenalah tabayun. Tak bolehlah kita tibayun. Ini kita kena jelas. Kita kena faham. So, dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang awam terus mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, sama seperti yang saya sempat syarahkan tadi sikit, kan, bahawa dia mungkin akan membuka suatu mafsadah. Mungkin ya. Saya tak kata mesti akan terbuka, tapi mungkin besar akan terbuka, terutama bagi orang yang tidak cukup alatnya. So, contoh dia, Al-Quranul Karim diturunkan dalam bahasa Arab. Untuk memahaminya sahaja, orang Arab yang berbahasa Arab belum tentu mampu. Kalau kita kata mampu, nescaya berapa juta orang Arab yang ada dekat negara Arab sana, semuanya mujtahid mutlak nanti. Kan? Tak. Diorang sendiri perlu untuk mengaji kitab usul fiqh. Untuk memahami kalimat ini ada am, ada khas, ada mutlak, ada muqayyad. Kan? Ada yang makhsus, ada yang nasikh wal mansukh. Ada dalalah dia ada yang wadihah, yang jelas, ada dalalah yang tidak wadih, tidak jelas. Contoh dia, ada ibaratun nas, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Ustaz Aiman merepek apa tu? Contoh dia, itu semua istilah, baru istilah, belum lagi perbahasan dalam istinbat hukum hakam Al-Quran dan Sunnah. So you need knowledge. Kita tak boleh terus sembrono langgar. Kalau kita buka semuanya, boleh. No problem. Kita ada Google sekarang. Picit Google, buka terjemah baca. Pernah saya baca satu buku, dia test. Dia test satu orang, kan, diberi Quran, baca. Satu lagi diberi Al-Quran terjemahan, baca. Kefahaman A dengan kefahaman B berbeza. Dan kita bagi dia, kita anjurkan dia ada hak untuk berpendapat dalam hal agama walaupun tidak pernah mengaji di mana-mana institusi pengajian Islam yang sah. Contoh dia. Ataupun kalau tak institusi pun perguruan yang sah itu tidak ada. Yang diiktibarkan. Apa yang terjadi? Dia faham lain, dua-dua berkeras. Saya faham macam ni, engkau sesat. Saya faham macam ni, engkau sesat. Gaduh. Dan ini apa yang terjadi? Ini betul ni apa yang terjadi di waktu 2015-14, kejadian yang kita sedih iaitu adanya Daesh, ISIS yang ada di negara sana. Sebahagian dari mereka membaca ayat waqatilul musyrikina kafatan, dan bunuhlah orang-orang musyrik. Bunuhlah tu, qatilu tu fi'il amar, kata perintah. Bunuhlah orang-orang musyrik secara keseluruhannya. Maka automatik
Ada orang kafir je, beza je, terus bunuh. Tak kisahlah dia itu zimmi ke, dia itu harbi ke, dia itu apa ke kan, mu'ahad ke apa. Dia terus bunuh. Itu susahlah. Itu satu kes. Lebih teruk lagi. Ada seorang soleh, sufi yang baik, pergi ziarah kubur, dengan berdoa, nak kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha, contoh dia. Dan ulama-ulama bahas perkara ni. Ziarah kubur, baca Fatihah, menghadiahkannya kepada orang yang telah meninggal dunia, kan, dan lain-lain. Lalu dituduh telah melakukan syirik. Terus dia itu dihukum sesat. Bukan hanya sesat, dihukum syirik. Syirik berarti musyrik. Dibunuh. Contoh dia. Ini macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Qatilul musyrikin. Dia musyrik. Bunuhlah orang musyrik kafatan secara keseluruhan. Ini dah musyrik. Okey, halal bunuh. Ini. Itu bahaya tu tuan-tuan dan puan-puan. Padahal, tunggu dulu. Apakah perkara tersebut dilarang dalam agama secara ijma'? Kan? Memang ulama' berpandangan seperti apa? Adakah hujah untuk melakukan perkara tersebut? Ulama' membahas perkara ni. Mungkin ada yang melarangnya, tapi yang mengharuskannya banyak juga. Bukan kecil-kecil, besar-besar tuan-tuan dan puan-puan. Contoh dia. Lalu layak ke kita terus tuduh dia syirik? Syirik itu menduakan Tuhan. Kalau hati dia tak menduakan Tuhan, apa kita nak tuduh dia syirik? Kan contoh dia. Ini misalnya sebab syirik itu perbuatan hati, Syafiq. Kita tak boleh sembarangan terus tuduh dia musyrik dan bunuh. Contoh dia. Sebab itu kita tak boleh, kita kena ada tools untuk memahami ayat tersebut. Wa qatilul musyrikina kafatan. Bagaimana kita nak maknakannya? Ada kaedah-kaedah dia. Siapa yang dimasuk musyrik kat situ? Musyrik yang macam mana? Harbi ke, zimmi ke, dan lain-lain. Ini contoh dia. Okey. Jadi bahayalah. Okey, insya-Allah. Dan ada satu soalan lagi, Doktor, di WhatsApp konti pada waktu ini bertanya, apakah perkara wajib yang perlu kita tahu tentang Nabi kita? Bismillahirrahmanirrahim. Apa perkara wajib kita tahu tentang Nabi kita? Iaitu 4 sifat tadi. Iaitu sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Bagi para anbiya, bagi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Itu penjelasan dia kita dah jelas panjang, alhamdulillah, pada sesi yang lalu. Selain daripada mukjizat dan lain-lain lah. Okey, alhamdulillah. Baik, itu antara soalan-soalan yang kita dapat, Doktor. Dan kita dah pun hampir sampai ke penghujung pertemuan ini, Doktor. Mungkin sedikit kata-kata dan juga simpulan daripada tajuk yang kita bincangkan pada petang ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kesimpulan yang boleh kita dapat pada pengajian petang hari ini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang dakwa Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dia boleh jatuh kufur. Ini yang kita kena hati-hati. Jangan sampai ada orang yang pelik-pelik macam inilah. Itu. Jadi pendakwa kenabian setelah Nabi Muhammad SAW boleh menyebabkan kufur. Dan yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para anbiya? Kerana syariat yang dibawanya itu salihin likulli zamani wal makan, layak dan sesuai pada setiap waktu dan tempat. Contoh tempat, kalau kita mazhab Syafi'i di negara sejuk susah sikit lah. Air kan, nak wuduk susah. Mazhab Maliki senang je. Ini contoh dia kan. Banyak isu perbezaan antara kita dengan mereka, dan ialah berbeza mazhab ini sebenarnya rahmat. Bukanlah suatu perkara yang tak baik, tapi justru rahmat pada seluruh umat, insya-Allah. Dari sini sekian saja daripada saya. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, merupakan pensyarah dari Jabatan Usul Al-Din Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM atas perkongsian pada petang ini. Terima kasih juga kepada anda yang dah pun tonton dan juga ikuti kita di setiap saluran media sosial kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Untuk anda, terima kasih dan terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Amitna ala dinil Islam. Amitna ala dinil Islam. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikim. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadiahkan pahala berpanjangan kepada kedua orang tua dengan menyumbang melalui projek Baik Pulih Surau di pedalaman. Layari www.yayasaniziprihatin.org untuk maklumat lanjut.